salam kehormatan kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat maha hikmah, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemesyuaratan bagi mentadbir masyarakat pergaulan. Mudah-mudahan sentosa aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun, dipohon anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu, dipohon menyuruh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohon doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seru alam sekalian. Amin. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul DR2 2023, Rang Undang-Undang Pembekalan 2023, bacaan kali yang kedua. Jawapan, Menteri Kewangan silakan. Datuk Yang Bertuah, saya mohon mencadangkan supaya rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2023 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun ini dibaca bagi kali kedua sekarang. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang betul. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 55. Qala ja'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Nabi Yusuf AS berkata, jadikanlah aku pengurus perbendaharaan hasil bumi, sesungguhnya aku sedia menjaga dengan sebaik-baiknya, lagi usaha memperbaiki cara pentadbirannya. Kisah Nabi Yusuf AS dirakamkan Allah Ta'ala ketika mana Raja Abdul Aziz, yakni Raja Mesir ketika itu, dalam keresahan akan jangkaan 7 tahun kegersangan ekonomi setelah limpahan hasil yang jenuh sebelumnya. Menurut Syekh Muhammad At-Tahir Ibn Ashur, ayat ini memaparkan suasana tatkala Nabi Yusuf alaihissalam tampil mencurahkan khidmat bakti demi mempertahankan masalah dan kepentingan umat dan negara. Jangkaan ekonomi meleset mendambakan 2 sifat utama yang menjadi prasyarat kepada kejayaan pengurusan belanjawan. Pertama, amanah kejujuran, ketelusan dalam menabung dan berbelanja. Dalam kegalauan kini, persoalan yang harus dibangkit ialah jumlah yang hidup merempat dan melarat. Apakah dana itu disalurkan secara telus bagi mengelak ketirisan dan pembaziran? Kedua, kepantasan berdasarkan kefahaman. Apakah mungkin berlaku tindakan yang pantas, bijak dan berhemah dalam mengatur dan menyusun serta menetapkan kerangka belanjawan negara? Justru perbentangan belanjawan 2023 yang saya namakan belanjawan madani ialah cerminan prinsip bertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur yang mampu mendepani tantangan semasa, termasuk tantangan ekonomi global yang syarat dengan tidak ketentuan. Setelah mendengar keluhan rakyat dan gagasan dan gesaan rakan-rakan Yang Berhormat di Dewan Yang Mulia ini, saya memilih untuk menghidang belanjawan dengan memaparkan fakta dan angka sebenar dan tidak cuba menggabui minda rakyat dengan data memukau. Lantaran itu saya mulakan dengan menghurai fakta dan cabaran sebenar yang membelit ekonomi dan tantangan kepada kita di parlimen dan di negara. Apakah ada tekad politik
untuk membuat anjakan dan perubahan yang perlu bagi memaju pertumbuhan dan menghapuskan amalan tamak haloba elit penguasa. Pertama, kerajaan mewarisi bebanan hutang yang terlalu tinggi. Hutang negara akan menjangkau 1.2 trilion ringgit atau lebih 60% KDNK bagi tahun 2023. Jika hutang dan liability kita mencecah 1.5 trilion atau 81% KDNK. Bayaran khidmat hutang saja mencecah 46 bilion ringgit atau 16% dari hasil, iaitu melebihi had maksimum 15% yang selama ini diamalkan. Saya tekankan, 46 bilion ringgit ini hanyalah untuk kadar faedah atau bunga pinjaman dan bukan leraikan hutang lapuk atau hutang pokok. Dewan harus diperingatkan. 25 tahun kerajaan berbelanjawan defisit, hutang negara terus membengkak. Kita pernah berhutang untuk membangun tanah Felda dahulunya. Ia tidak digusarkan. Tetapi berhutang membiayai projek mega tanpa faedah dengan ketirisan dan amalan rasuah mengundang persoalan. Apakah kita mengkhianati amanah sekira generasi anak muda yang akan dibebani dengan hutang yang begitu besar? Kedua, Malaysia mengalami kemerosotan dalam pentadbiran. Amalan rasuah dan penyelewengan bagaikan sudah sistemik sehingga membobrok tadbir urus. Kerajaan telah malah mencela imej negara kita. Kesannya, indeks persepsi rasuah CPI 2022 merudum ke tangga 61 jika dibandingkan tangga 29 pada tahun 1998. Transparency International Malaysia menyebut sebab kemerosotan ini adalah kerana kegagalan membendung rasuah politik. Laporan Ketua Audit Negara 2020 dan 2021 mendedahkan wujud ketirisan hampir 3 bilion ringgit meliputi kehilangan wang awam, pembaziran, pembayaran tidak teratur. Umpamanya, isu kurang kutip duty import kenderaan. Kerajaan telah hilang 72 juta ringgit hanya disebabkan proses kutipan duty import yang lemah. Selain itu, wujud ketirisan dalam pelaksanaan subsidi diesel yang sepatutnya dituju kepada rakyat miskin. Ketirisan dianggap hampir 10 bilion ringgit nilai subsidi diesel diselewengkan tahun lalu. Demikianlah beberapa contoh keterlanjuran yang memberi dampak buruk kepada negara kita. Ketiga, negara perlu menempuh ketidaktentuan ekonomi dunia. Kadar inflasi terus menekan disebabkan harga komoditi dunia yang masih tinggi dan gangguan rantaian bekalan makanan saat ini kesan dari perang Rusia-Ukraine. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menganjurkan pertumbuhan ekonomi dunia 2023 yang menyederhana pada 2.9% ketimbang 3.4% tahun lalu. Sektor perdagangan di peringkat dunia juga diunjur lembab pada kadar 2.4% berbanding 5.4% tahun 2022. KDNK 2022, Malaysia mencatat pertumbuhan 8.7% disebabkan asas KDNK 2021 yang rendah susulan dampak hentakan wabak COVID-19. Tetapi bagi memberi gambaran penuh prestasi ekonomi, ia patut dilihat bersama dengan pertumbuhan sukuan yang mencatat penurunan, iaitu suku pertama 3.8%, suku kedua 3.5%, suku ketiga 1.9% dan suku keempat 2.6%.
Keempat, pelaburan belum mencapai prestasi sebelum pandemik. Kita meraih pelaburan 297.5 bilion ringgit tahun lalu, iaitu 94% lebih rendah ketimbang 328.5 bilion ringgit pada tahun 2019. Kedudukan Malaysia dalam senarai daya saing dunia oleh Institut Pembangunan Pengurusan juga telah jatuh ke tangga 32, sedangkan kita pernah duduk di tangga ke-12 bila mana pelabur meyakini keupayaan ekonomi kita dan kecekapan jentera penyampaian awam. Kelima, tantangan ekonomi yang mengesankan rakyat. Inflasi 2022 berada pada kadar 3.3% dengan kadar inflasi makanan dicatat tinggi, iaitu 5.8%. Kadar inflasi tahun ini dijangka sama seperti tahun 2022, namun akan lebih tinggi jika ketidaktentuan rantaian bekalan global tidak ditangani. Kadar pengangguran 2022 dicatat 3.6% ketimbang 3.3% sewaktu pandemik 2019 atau pra-pandemik tahun 2019. Pengangguran belia 25 tahun ke bawah masih melebihi 10%. Purata pendapatan belia juga rendah, sekadar RM1,700 pada 2021. Apa yang disebutkan ialah paparan secara jujur dan terang mengenai kemelut ekonomi yang kita warisi bersama. Maka belanjawan Madani ini harus punyai keupayaan untuk menggembleng seluruh kekuatan dan tenaga untuk menterjemah kebijakan baru. Kendati pun begitu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengajak pimpinan politik, pengemudi kementerian serta penjawat awam, selain dari para pengusaha dan rakyat, untuk menerima kenyataan bahawa negara mampu mencipta lonjakan agar tatanan ini tidak hanya dapat diteladani di negara tetangga serantau tetapi seantero dunia. Pada yang sama membenih keyakinan di kalangan rakyat. Sebagaimana yang disebut dan ditegaskan oleh Al-Quran Karim dalam surah Hud ayat 88. In uridu illa al-islah mastata' wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tujuan hendak memperbaiki sedaya upaya dan tiada aku beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah. Kepada Allah jualah kita berserah dan kepadanya lah aku akan kembali. Sementara pula harus kita akui bahawa amalan pembaziran dan rasuah mesti ditinggalkan. Maka saya memilih untuk membentangkan kerangka belanjawan yang menterahkan semangat islah bagi maksud memacu pengarahan baru lagi segar, lantas membenam purba sangka yang kononnya kita masih cenderung mempertahan status quo serta kepentingan golongan maha kaya. Madah Rabindranath Tagore. Malam sudah berakhir. Padamkan lampu di sudut sempitmu yang dikotori jelaga. Pagi yang agung untuk semua terbit di timur. Biar cahayanya menerangi jalan yang kita bermakna, jalan kita yang bermakna. Demikian madah Rabindranath Tagore. Belanjawan 2023 akan menjadi langkah pertama yang menelusuri kerangka pembangunan Malaysia Madani. Pembentangan hari ini merupakan menumpukan pada 12 ikhtiar utama berlandaskan 3 tekad, iaitu pertama, pemacuan ekonomi yang terangkum dan mampan. Kedua, reformasi institusi dan tata kelola bagi memulih keyakinan. Ketiga, keadilan sosial untuk menjederhana kesenjangan. Pemacuan ekonomi yang terangkum dan mampan.
Ikhtiar pertama, kemampanan fiskal. Pentadbiran ini bertekad atas prinsip bertanggungjawab untuk mengawal kedudukan fiskal termasuk menangani permasalahan hutang dan pada masa yang sama terus menopang pertumbuhan ekonomi terangkum dan mampan. Pertama, dasar fiskal mengembang. Analisa Bank Dunia dan Fitch menganggarkan pertumbuhan KDNK negara tahun ini diunjur pada kadar 4% mengambil kira tinjauan ekonomi global yang mencabar. Meyakini prospek ekonomi domestik yang semakin mengukuh, kerajaan mengunjurkan bahawa pertumbuhan ekonomi adalah sekitar 4.5%. Malah mengambil kira ikhtiar untuk melaksanakan pembaharuan dan reformasi pentadbiran. Saya yakin insya-Allah negara akan melepasi unjuran KDNK 4.5%. Tentunya ini didorong langkah tuntas belanjawan 2023 yang akan memacu pertumbuhan lebih mampan selain keyakinan pelabur antarabangsa yang kembali merancakkan ekonomi negara. Kerajaan menjangkakan kutipan hasil berjumlah 2023 berjumlah 291.5 bilion ringgit ketimbang 294.5 bilion ringgit pada tahun lalu. Namun ini belum mengambil kira sumber hasil tambahan yang saya yakin akan meningkat dan akan diumum dalam beberapa minggu ini, yang tentunya akan mencecah lebih daripada unjuran yang saya umumkan pada hari ini. Pentadbiran ini mengambil pendekatan dasar belanjawan 2033 yang mengembang sebagai usaha mendukung pertumbuhan ekonomi supaya limpahannya dapat dinikmati oleh semua rakyat. Belanjawan 2023 memperuntukkan 388.1 bilion ringgit dengan 289.1 bilion ringgit untuk belanja mengurus, 99 bilion ringgit bagi belanja pembangunan, termasuk 2 bilion ringgit simpanan luar jangka. Selaras dengan dasar fiskal mengembang, peruntukan pembangunan ditingkatkan kepada 97 bilion ringgit, tidak termasuk 2 bilion simpanan luar, ketimbang 71.6 bilion ringgit tahun lalu. Peningkatan ini adalah untuk menumpukan program membasmi kemiskinan, baik pulih prasarana awam dan desa. Dengan pembaharuan tata cara perolehan kerajaan, akan dipastikan perbelanjaan tambahan ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Kedua, mengawal paras hutang. Atas prinsip pertanggungjawaban, kerajaan mengurangkan defisit fiskal 2023 daripada 5.6% tahun sebelumnya kepada 5% tahun ini. Kerajaan bertekad untuk mencapai tahap defisit fiskal yang mampan dalam jangka masa sederhana dengan sasaran 3.2% kepada KDNK menjelang 2025 tertakluk kepada pertumbuhan ekonomi yang kukuh. Bagi mengekang peningkatan hutang, pinjaman baru mestilah lebih rendah dan sebaik-baiknya hanya untuk membayar pembangunan yang membawa pulangan sedampak langsung kepada rakyat. Rang Undang-Undang Tanggungjawab Fiskal akan dibentang ke Parlimen pada tahun ini. Ini satu-satu jaminan supaya kebijakan ekonomi lebih telus dan bertanggungjawab bagi mengelak sebarang kemungkinan keterlanjuran berurus pada masa mendatang. Ketiga, meningkatkan hasil negara. Mengambil ibrah firman Allah Subhanahu taala dalam surah Asyar supaya pembahagian kekayaan tidak berlegar di kalangan satu kelompok penguasa dan orang kaya, maka pentadbiran ini komited menegakkan keadilan sosial.
Jabatan Perangkaan umpamanya melaporkan kumpulan teratas T20 menguasai 47% atau hampir separuh jumlah pendapatan isi rumah. Dari sudut tabungan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, kumpulan T20 memiliki 80% daripada keseluruhan jumlah simpanan KWSP. Mengambil kira pendapatan kekayaan negara yang tertumpu kepada kumpulan atasan atau golongan elit mahakaya adalah wajar agihan hasil negara ditumpukan kepada golongan berpendapatan rendah dan menengah. Kerajaan akan mengambil pendekatan yang progresif dalam konteks subsidi bersasar dan struktur percukaian bagi melindungi golongan kurang bernasib baik dan mengharapkan pemahaman rakyat, terutama kalangan yang lebih kaya, untuk menggalas tanggungjawab secara bersama. Antara ikhtiar yang telah pun diperkenalkan, masuklah agihan dividen amanah saham Bumiputera ASP yang lebih kepada rakyat, yang memerlukan 87% ahli dengan simpanan kurang RM30,000 telah diberi dividen 5.1% satu unit. Manakala simpanan melebihi RM30,000 menerima dividen 4.6 sen per unit. Ini sama dengan pendekatan kita, berbeza dengan kefahaman pentadbiran lalu di mana tidak menaikkan tarif elektrik kepada rakyat terbanyak. Tetapi tarif elektrik itu lebih tumpu kepada golongan atasan yang kaya. Dan begitu juga kita kecualikan penggunaan domestik, PKS dan sektor makanan dan pertanian. Kerajaan belum bercadang melaksanakan cukai Goods and Services Tax GST. Dalam keadaan rakyat terbanyak yang masih susah, inflasi makanan melebihi 5%, kadar upah yang masih rendah, maka ternyata saat ini bukanlah ruang dan masa yang sesuai untuk kita memperkenalkan GST dan melaksanakannya. Kerajaan mengambil pendekatan lebih progresif sebagai langkah baru meluaskan asas cukai kepada mereka yang punya kemampuan. Kerajaan bercadang untuk memperkenalkan cukai barangan mewah mulai tahun ini dengan had nilai tertentu mengikut jenis barang mewah, jam tangan mewah, barang fashion mewah dan segala-gala yang mewah itu harus dicukai sepatutnya. Selaras dengan amalan terbaik antarabangsa, kerajaan akan mengkaji untuk memperkenalkan cukai keuntungan modal bagi pelupusan saham tidak tersenarai oleh syarikat mulai tahun 2024. Ini juga menyentuh kepentingan golongan yang kaya di dalam kategori cukai saham yang tidak disenarai. Kerajaan akan mengadakan sesi libat urus bersama pihak berkaitan untuk meneliti perincian pelaksanaannya untuk tahun 2024. Kerajaan juga bercadang mengenakan duty excise kepada produk cecair atau gel mengandungi nikotin yang digunakan untuk rokok elektronik dan vape. Walaupun vape ni bernikotin masih tidak sah di sini undang-undang, hakikatnya ia telah dijual berleluasa dan dianggarkan bernilai lebih 2 bilion ringgit. Alangkah baiknya sekiranya kawal selia dan dikenakan cukai supaya tidak galakkan penggunaan vape. Kerajaan menyokong ikhtiar Generational Endgame GEG dan bersetuju supaya separuh hasil daripada duty excise ini
akan diperuntukkan semula kepada Kementerian Kesihatan sebagai usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan dan kempen anti rokok, anti arak yang berkesan. Bagi mengurangkan ketirisan, usaha penguatkuasaan agensi kerajaan akan terus dipergiat bersama pihak industri bagi mengekang ketirisan hasil dan subsidi angkara sindiket penyeludupan seperti diesel, arak dan rokok. Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Jabatan Kasam Diraja Malaysia akan melaksanakan semula program pengakuan secara sukarela. Melalui program ini, pengampunan ke atas penalti 100% akan diberikan bagi mereka yang membuat pengakuan sukarela membayar cukai mulai 1 Jun 2023 hingga 31 Mei 2024. Ikhtiar kedua, memenuhi keperluan ekonomi rakyat. Saya kongsikan petikan dari surah Warkah Sayyidina Ali bin Abi Talib yang diutus kepada calon Gubernur Mesir Malik Ashtar sebagai pedoman kita bersama. Ada kalanya timbul pelbagai kesulitan yang bila kau tunjukkan jalan keluar kepada mereka, nescaya mereka akan menerimanya. Kesejahteraan mereka pasti mampu meringankan beban yang kau pikul. Sebaliknya, kehancuran negeri selalunya dari kerakusan para penguasa yang memunggah dan menumpuk kekayaan. Itu pesan Sayyidina Ali. Pertebaran ini oleh itu memahami masih banyak peniaga yang terkesan dengan pandemik lalu, terutama perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Belanjawan Madani akan memastikan PMKS tempatan kembali berdaya saing dan meningkatkan keupayaan perniagaan mereka. Pertama, untuk PMKS, kerajaan bersetuju mulai taksiran 2023, kadar cukai PMKS ke atas pendapatan bercukai bagi RM150,000 pertama dikurangkan daripada 17 kepada 15%. Pengurangan ini dapat memberi penjimatan di antara RM3,000 hingga RM150,000 bagi pembayar cukai PMKS. Kedua, kemudahan penjaja dan peniaga kecil. Saya sering tegaskan, jangan hanya kita bangga dengan gedung-gedung besar, bangunan mega dan mewah dan mercu tanda, tetapi peniaga kecil, gerai dan warung tidak diindahkan dan dibersihkan. Oleh itu, kerajaan akan menyediakan selain daripada peruntukan dari negeri dan juga Dewan Bandaraya, kerajaan akan menyediakan RM50 juta bagi membina menaik taraf lebih 3,000 gerai dan kios sebagai kemudahan penjajah kecil, peniaga di kawasan tumpuan di seluruh negara. RM176 disediakan bagi menaik taraf premis dan kemudahan perniagaan di bawah MARA, DBKL, PUNB dan Perbanan Pembangunan Bandar Udara. Ketiga, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan untuk usahawan PMS dengan nilai keseluruhannya sehingga RM40 bilion. Seperti benar ditekankan, ini merupakan strategi penting untuk memperkasa PMKS dalam negara kita. Usahawan mikro dan penjajah kecil disediakan kemudahan pinjaman di bawah agensi seperti Bank Negara Malaysia, BSN dan Tekun dengan dana yang tersedia berjumlah RM1.7 bilion. Antaranya RM300 juta dikhaskan untuk menyokong perniagaan mikro oleh usahawan wanita dan belia. BSN menyediakan lebih RM1 bilion dengan tumpuan kepada PKS mikro dan penjajah dan golongan belia. Tukun juga menyediakan RM330 juta termasuk RM10 juta untuk membantu belia pada keluarga susah meraih pendapatan melalui
perniagaan. Kerajaan juga bersetuju menanggung bayaran ujian memandu untuk lesen motosikal kelas B2 dan lesen taksi, bas dan e-hailing. Jadi bayaran itu akan ditanggung oleh kerajaan dan tidak oleh mereka. Bagi perniagaan kecil dan sederhana SME, hampir 10 bilion ringgit dana pinjaman disediakan oleh Bank Negara. Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan SJPP sedia menjamin sehingga 20 bilion ringgit pinjaman PKS dengan sektor tumpuan seperti berteknologi tinggi, pertanian, pembuatan diberi jaminan kerajaan sehingga 90%. Jaminan ini diperluas kepada pembiayaan oleh institusi kewangan bukan perbankan seperti syarikat pajakan kredit dan koperasi supaya dapat memberi manfaat khusus kepada penjaja kecil.